warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tuan perempuan. Alhamdulillah baru dengar. Okey, saya rasa mungkin semua pun dah cukup bersedia. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kita pada pagi ini, bagi kita berkongsi sedikit maklumat tentang program pengambilan pelajar bagi program matrikulasi tahun 2021. Okey, kepada mereka yang tidak dapat untuk bersama dengan kita dalam slot dalam Google Meet, tak perlu risau. Saya difahamkan pelajar-pelajar kita hari ini ada mengambil paper biologi. Okey, sekiranya tidak dapat mengikuti slot kita pada pagi ini, boleh juga turut mengikuti Facebook kita, program matrikulasi. Kita adakan secara live pagi ini di Facebook program matrikulasi. Okey, terima kasih kepada semua guru-guru kaunsil bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Agama seluruh Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, sebelum memulakan sesi kita pada pagi ini, ingin saya perkenalkan diri saya. Saya Suha binti Alias, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar, Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Turut bersama dengan kita pada pagi ini adalah Encik Hashidan bin Muhammad Hussein, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar. Apa khabar Encik Hashidan? Baik, Cik Suha, terima kasih. Okey, terima kasih Hashidan. Dan turut bersama dengan kita pada pagi ini dua pegawai dari sektor pengurusan akademik. Bersama dengan kita pada pagi ini adalah Puan Siti Wardah binti Selamat yang menguruskan sebenarnya kurikulum subjek kimia dan juga kimia kejuruteraan. Apa khabar Puan Siti Wardah? Puan Siti Wardah ada bersama dengan kita ya? Dan juga seorang lagi pegawai dari sektor pengurusan akademik, Encik Muhammad Syahrul Izam, yang menguruskan kurikulum matematik. Selamat datang Encik Muhammad Syahrul Izam. Okey, terima kasih Cik Zoha. Okey, terima kasih kepada Cik Syahrul Izam dan juga Puan Siti Wardah yang turut meluangkan masa untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, untuk kita sekali lagi saya ingin maklumkanlah kepada semua penonton, sebenarnya sekarang ni kita telah pun membuka permohonan ke program matrikulasi yang adik-adik kaunselor-kaunselor boleh maklumkan kepada para pelajar SPM 2020. Mereka boleh memohon ke program matrikulasi melalui matrikulasi.moi.gov.my mulai 15 Mac hingga 15 April. Okey, buat permohonan di situ. Permohonan adalah percuma. Okey, dan sebenarnya untuk sesi kita pada pagi ini, tuan-tuan puan-puan boleh ajak anak murid tuan-tuan puan-puan untuk mengikuti kita di Facebook Live kita pada hari ini di program matrikulasi. Okey, Facebook program matrikulasi kita broadcastkan ini secara live. Sekiranya tidak dapat untuk bersama kita pada pagi ini, boleh lagi tonton melalui Facebook kita di program matrikulasi. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak tahu sebenarnya apa yang program matrikulasi ini tawarkan. Saya persilakan Encik Hashidan bin Muhammad Hussein untuk memulakan sesi kita pada pagi ini. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Sulaha binti Alias, Pegawai Promosi Bahagian Matrikulasi, yang dihormati Puan Wardah, pegawai daripada sektor akademik, dan juga Encik Syahrul Izam daripada sektor akademik, dan juga tuan-tuan dan puan seluruh kaunselor seluruh SMKA satu Malaysia lah. Terima kasih kerana sudi join ataupun sudi bersama kami pada pagi ini untuk kami berkongsikan sedikit peluang-peluang yang ada di program matrikulasi untuk kita sebar luaskan kepada pelajar-pelajar di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang kita sedia maklum, dulu program matrikulasi dilaksanakan oleh universiti sendiri mulai tahun 1973. Pada tahun 1999, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia pada waktu tersebut telah memutuskan untuk memusatkan semua program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan dan diuruskan oleh bahagian matrikulasi.
semenjak daripada itu sehingga kini tahun 2020 dan tahun 2021, okey, kami menguruskan program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, bagi universiti yang menguruskan asasi, okey, untuk tahun lepas pelajar-pelajar SPM hanya ditawarkan satu offer sahaja, sama ada asasi atau matrikulasi atau diploma atau IPG. Tetapi pada tahun 2021 terdapat satu lagi perubahan dasar di peringkat kementerian, di mana kita memberikan satu kelebihan kepada pelajar yang mengambil SPM pada tahun 2021. Okey, sebenarnya pelajar itu sepatutnya mengambil SPM pada tahun 2020. Ini mungkin rezeki pelajar tahun ni lah. Okey, mereka boleh memilih matrikulasi, mohon ke matrikulasi, boleh memilih untuk memohon ke IPGM ataupun memohon ke asasi atau diploma di bawah sistem UPU. Ini mungkinlah rahmat kepada pelajar-pelajar, okey, SPM yang dilanda COVID lah pada tahun 2020 ini. Kelebihan pada mereka untuk mereka mendapat tawaran yang pelbagai pada tahun ini. Okey, kita buka balik. Sebab tahun lepas pun, walaupun ada yang baiknya sehingga tawaran, ada juga yang memohon untuk dia dapat tawaran yang berbeza-beza, tetapi disebabkan dasar pada waktu tersebut single window, single offer, maka kita akui pada tahun tersebut. Tapi tahun ini berlaku satu perubahan dasar, maka anak-anak didik, tuan-tuan dan puan, anak-anak kita di SMKA boleh memohon ke asasi, diploma, matrikulasi dan juga IPGM. Maksudnya kalau pelajar kita yang cemerlang ini, mereka boleh mendapat ketiga-tiga tawaran tersebut. Dan mereka boleh memilih sama ada untuk memilih ke asasi atau diploma, ataupun boleh memilih untuk masuk ke program matrikulasi ataupun menjadi guru di bawah program PISMP di IPGM. Okey. Sekarang hari ini kami akan share berkaitan dengan specifically program matrikulasi. Kita lihat dulu, okey, keistimewaan program matrikulasi yang diberikan oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu laluan pantas ke universiti 1 tahun pengajian saja. Pelajar akan masuk pada bulan Julai atau Ogos tahun 2021. Pada bulan Mei atau Jun tahun 2022 mereka akan tamat pengajian dan masuk universiti pada bulan Ogos 2022. Jadi pelajar hanya mengambil masa lebih kurang 1 tahun saja untuk menyambung pengajian ke ijazah pada tahun hadapan. Okey, dan seterusnya kalau kita lihat selain daripada itu, okey, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Maksudnya apabila masuk ke program matrikulasi, mereka hanya perlu membayar yuran pendaftaran dengan minimum sahaja di program matrikulasi. Dan kita juga ada berhubung ataupun menjalankan kerjasama dengan pusat-pusat zakat bagi pelajar-pelajar di bawah kerajaan asnaf setiap negeri masing-masing. Okey, mereka boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian bayaran zakat dengan pejabat zakat setiap negeri itu akan membayar. Okey, mereka membawa surat pengesahan daripada pejabat zakat setiap negeri, hampirkan bersama dengan tawaran dan daftar. Kolej akan memohon bayaran yuran tersebut dengan pusat zakat negeri masing-masing. Okey, ada sebahagian pusat zakat dia akan bagi duit terus kepada pelajar untuk bayar yuran, ada sebahagian dia memberikan surat confirmation untuk pelajar tersebut pergi berdaftar, dan kemudian kolej akan memohon bayaran yuran dengan pusat zakat berkenaan. Okey, itu yang ini. Kemudian untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mulai tahun 2006 sehingga kini, okey, pelajar-pelajar boleh menyambung pengajian di universiti di luar negara. Okey, antara universiti yang mengiktiraf program matrikulasi ialah United Kingdom, Universiti di United Kingdom, Australia dan New Zealand. Selain daripada itu, kita juga ada menghantar pelajar-pelajar cemerlang ke universiti-universiti tersebut di bawah skim pelatihan tenaga pengajian program matrikulasi, dan kemudian akhirnya mereka akan balik menjadi pensyarah di kolej-kolej matrikulasi. Okey, kemudian kalau kita tengok lagi, selain daripada itu, yuran asrama ataupun kolej kediaman ataupun penginapan pelajar ini adalah percuma. Okey, diberi subsidi oleh kerajaan. Seperti yang kita sedia maklum, mulai tahun 1999 sehingga tahun 2017, semua pelajar yang ditawarkan ke program matrikulasi akan mendapat allowance. Okey, tetapi mulai tahun 2017, Kabinet memutuskan, okey, bantuan sara hidup ataupun allowance kepada pelajar sebanyak RM250 sebulan akan diberikan kepada pelajar daripada golongan B40, M40
Okey, pada tahun 2017 juga, berita gembira untuk pelajar program matrikulasi, di mana pelajar lulusan program matrikulasi boleh memohon pekerjaan ke dalam ataupun di dalam perkhidmatan awam melalui laman web SPA. Pada Disember tahun 2016, surat keliling telah dikeluarkan oleh JBA menyatakan bahawa pelajar lulusan program matrikulasi boleh memohon jawatan dalam 39. Jawatan di SPA pada grade 29 setara dengan STPM dan diploma. Ini kelebihan tambahan lah, bukan bermaksud kita nak sediakan pelajar program matrik ini apabila tamat matrik terus bekerja, tidak. Ini sebagai safety net atau nilai tambah. Sekiranya pelajar sedang menunggu pekerjaan dalam grade 41 dan ke atas selepas tamat pengajian di universiti, sambil menunggu pekerjaan tetap, mereka boleh memohon dahulu menggunakan sijil matrikulasi untuk mendapatkan pekerjaan pada grade 29. Okey, terima kasih Cik Hashidan ya. Begitu banyak sebenarnya keistimewaan sekiranya pelajar mengikuti program matrikulasi. Okey, dan semestinya ia adalah salah satu platform sebagai laluan pantas untuk ke universiti, untuk melanjutkan pengajian di program ijazah sarjana muda. Okey, berikutnya saya paparkan di situ adalah contoh sijil matrikulasi yang mula dikeluarkan pada tahun 2016. Okey, sekiranya lah ada dalam kalangan kaunselor ataupun bekas pelajar yang sebelum ini yang belum lagi mengambil sijil matrikulasi KPM, kalau ikutkan sebelum tahun 2016, pelajar-pelajar ni belum lagi dibekalkan dengan sijil matrikulasi, mereka boleh memohon ke program matrikulasi di bahagian matrikulasi bagi mendapatkan sijil mereka. Okey, besar tu nilai dia sebenarnya bagi mereka yang ada sijil matrikulasi. Sebenarnya jika memohon ke perkhidmatan awam, mereka ditawarkan pada grade gaji 29. Banyak sebenarnya pilihan-pilihan yang ada. Okey, seterusnya kita lihat kepada sebenarnya program matrikulasi ni bukanlah calang-calang program. Sebenarnya kita juga mendapat pengiktirafan antarabangsa selain daripada program skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi yang kita tawarkan. Pelajar-pelajar matrikulasi juga boleh memohon direct entry ke universiti di luar negara yang menerima pelajar lepasan matrikulasi ke universiti mereka. So walau bagaimanapun sebenarnya untuk kemasukan ke universiti di luar negara ni kena tengok jugalah apa sebenarnya syarat dia. Tapi sebenarnya di universiti yang saya paparkan di sini, ini adalah antara universiti yang kita pernah menghantar pelajar kita untuk melanjutkan pengajian ke UK, ke Australia dan juga New Zealand. Okey, seterusnya kita nak lihat sebenarnya apakah sebenarnya jurusan yang kita tawarkan. Okey, boleh saya minta Encik Hashidan teruskan sebenarnya apakah sebenarnya perbezaan. Okey, ada sedikit sebenarnya perubahan daripada tahun-tahun sebelum ni. Kita lihat sebenarnya ini adalah antara jurusan baru yang ditawarkan di program matrikulasi. Teruskan Encik Hashidan. Okey, terima kasih kepada Encik Sulha. Okey, mulai tahun 2021 ini juga kita buat sedikit penambahbaikan. Okey, kalau dulu dikenali sebagai sains hayat, sains fizikal daripada tahun 1999 sehingga tahun 2012. Pada tahun 2013 kita buat pula modul 1, 2, 3. Okey, modul 1, modul 2 dan modul 3. Modul 1 akan belajar fizik, kimia, bio dan juga matematik. Modul 2 akan belajar fizik, kimia, matematik dan juga sains komputer. Okey, modul 3 akan belajar bio, fizik, bio, kimia, matematik dan juga sains komputer. Okey, tetapi pada tahun 2021 ini kita buat penjenamaan semula sebab orang confuse bila hayat, fizikal, modul-modul ini kita namakan balik. Okey, jurusan sains ini kita namakan sebagai sains hayat menggantikan modul 1, sains fizikal menggantikan modul 2 dan juga sains komputer menggantikan modul 3. Okey, subjek yang belajar di sains hayat masih kekal sama seperti modul 1 iaitu belajar fizik, kimia, bio dan juga matematik. Bagi pelajar sains fizikal mereka akan belajar fizik, kimia, matematik dan juga sains komputer. Bagi pelajar sains komputer mereka akan belajar bio, matematik, kimia dan juga sains komputer. Pembelajaran masih sama. Okey, seperti modul tetapi kita buat penjenamaan semula nama-nama aliran dalam jurusan sains. Yang betul-betul major yang kita laksanakan ialah dalam kejuruteraan dan perekonomian untuk peluang doktor perempuan. Okay.
Untuk kejuruteraan, sebelum ini kita ada kejuruteraan asas kejuruteraan. Tetapi tahun ini kita buka kembali kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan elektrik dan elektronik bagi pelajar yang memang berminat untuk meneruskan kajian dalam bidang kejuruteraan yang spesifik. Okey. Untuk awam, mekanikal, elektrik dan elektronik, mereka boleh memilih ataupun dipilih berdasarkan keputusan SPM dan juga kekosongan setiap modul tersebut. Okey, kalau sebelum ni pelajar tuan-tuan dan puan yang dapat tawaran tertulis matrikulasi kejuruteraan akan ambil asas kejuruteraan. Okey, bagi pelajar tuan-tuan dan puan yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan tetapi tiada latar belakang kejuruteraan, tiada masalah. Masih boleh memohon ke jurusan kejuruteraan tetapi mereka akan ditawarkan asas kejuruteraan untuk kita develop balik. Okey, asas-asas berkaitan dengan kejuruteraan untuk pastikan mereka dapat sampai dan cemerlang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, bagi pelajar kejuruteraan ini, setiap kali tawaran pertama dikeluarkan lebih daripada 90 tawaran ke universiti pada ambilan yang pertama. Itu satu benda yang baiklah untuk pelajar-pelajar sebab dia orang ni seolah-olah kita sebut dah masak berkaitan dengan ilmu kejuruteraan. Sebab tu mereka sangat tinggi ratingnya di universiti-universiti terutamanya di Hampton lah. Yang paling major sekali berlaku perubahan pada tahun ini ialah untuk makluman tuan-tuan dan puan perakaunan. Okey, seperti kita sedia maklum, sebelum ini bila sebut saja perakaunan, program matrikulasi mesti disandarkan dengan matematik tambahan. Tetapi mulai tahun 2021, berita baik untuk pelajar tahun ini, pelajar yang ingin memohon ke jurusan perakaunan tidak perlu lagi matematik tambahan. Sebagai pilihan saja, bukan wajib. Okey, Cik Ahlidan, kita simpan kejutan tu sebentar lagi. Kita akan sampai ke part tu nanti kemudian. Kita nak jemput Puan Siti Wardah, untuk kita kongsikan sebenarnya di jurusan sains tu. Apa sebenarnya yang pelajar-pelajar di jurusan sains akan belajar. Sebab kita tahu dalam kalau pelajar SMKA ni ramai yang mengambil jurusan sains dan rekod kita memang menunjukkan terdapat ramainya pelajar-pelajar SMKA yang mengikuti program matrikulasi bagi tahun-tahun sebelum ini. Okey, boleh Puan Siti Wardah kongsikan kepada kita apakah sebenarnya yang dipelajari di program matrikulasi kepada pelajar-pelajar yang memilih ke jurusan sains. Dipersilakan Puan Siti Wardah. Puan Siti Wardah ada bersama dengan kita Puan Siti Wardah? Silakan Puan Siti Wardah. Penolong pengarah dari sektor akademik yang menguruskan subjek kimia. Ada Puan Siti Wardah ke? Baik, kalau Puan Siti Wardah belum lagi bersedia, kita pergi kepada Encik Ismail. Bukan Encik Ismail. Encik Ismail ni seorang kaunselor dari mana Encik Ismail? Tadi baru bersama dengan kita pada pagi ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya daripada kaunselor daripada SMK Agama Slim River. Slim River. Terima kasih Encik Ismail kerana bersama dengan kita pada pagi ni. Ya, akhirnya dapat juga masuk ke talian kita ya. Okey, terima kasih Cikgu Ismail. Okey, untuk sambil menunggu Puan Siti Wardah, kita sebenarnya kita jemput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Maaf ya, tadi ada masalah teknikal sedikit. Mikrofon kita tak berfungsi. Okey. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang bersama kita pada hari ini. Kita cerita sikit lah ya tentang jurusan sains yang ditawarkan di program matrikulasi kita.
Okey, so untuk sesi 2021-2022 ni, jurusan sains kita tawarkan 3 aliran, iaitu sains hayat, aliran sains fizikal dan juga aliran sains komputer. Okey, so seperti yang semua boleh lihatlah pada paparan slide kita, ini adalah antara kursus-kursus yang ditawarkan bagi setiap aliran untuk jurusan sains. Okay, so untuk aliran sains hayat, kita ada kursus matematik, kursus chemistry, kursus fizik dan juga kursus biologi. Okay, so untuk aliran sains hayat ini selalunya kebanyakan pelajar kita yang memohon yang memang daripada aliran sains tulen lah. Okay. Yang mana mereka akan pelajari semua subjek-subjek core untuk sains. Okay, bidang sains. Okay. Kemudian kita juga ada aliran sains fizikal. So sains fizikal ni selalunya pelajar-pelajar yang lebih minat kepada technical side. Kita tawarkan di sini subjek matematik, kursus kimia, kursus fizik dan juga sains komputer. So untuk sains fizikal ni kita tiada penawaran untuk subjek ataupun kursus biologi lah. Jadi untuk pelajar-pelajar yang tidak berminat dengan kursus biologi, so bolehlah memohon untuk jurusan ataupun aliran sains fizikal ni. Okay, manakala untuk aliran sains komputer, yang ini kita tiada penawaran payah bawa kamera untuk kita gantikan kursus fizikal dengan kursus biologi. Jadi untuk bidang aliran sains komputer ni, kita ada subjek matematik, kimia, biologi dan juga komputer sains lah. Okay. So yang mana untuk pengetahuan semua juga, komputer sains yang kita tawarkan untuk kedua-dua aliran sains ini, dia adalah sikit kesinambungan daripada apa yang telah dipelajari di sekolah lah. So dia merupakan asas kepada bidang sains komputer yang akan dipelajari di universiti nanti. Baik, terima kasih Puan Wardah. Kalau macam itu boleh Puan Wardah teruskan dengan sebenarnya apa yang ditawarkan dalam jurusan kejuruteraan. Okey, boleh insyaAllah. Okey, so untuk jurusan kejuruteraan, so di bahagian matrikulasi kita ada menawarkan 4 aliran yang baharu seperti yang Encik Haziqan maklumkan tadi. So kalau sebelum ni kita hanya ada aliran asas kejuruteraan, tapi untuk sesi 2021-2022 ni kita telah buka 3 lagi aliran pengkhususan yang baharu, yang mana digelar sebagai kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan elektronik dan juga kejuruteraan mekanikal lah. Okay. So beza dia untuk keempat-empat aliran ini, aliran asas kejuruteraan, yang ini kali ini kita tawarkan kepada pelajar-pelajar yang tidak mempunyai asas pembelajaran kejuruteraan di tingkat sekolah. Jadi memang yang tak ada knowledge ataupun tiada asas pembelajaran kejuruteraan, jadi mereka boleh masuk ke bidang aliran asas kejuruteraan ni lah. Jadi dalam bidang ataupun aliran ini, pelajar akan mempelajari kursus matematik, kimia kejuruteraan, fizik kejuruteraan dan juga asas kejuruteraan. So, jadi untuk yang ini memang kepada pelajar-pelajar yang tiada asas sebelum ni lah. Jadi apabila mereka menyambung pelajaran ke peringkat universiti nanti, so baru mereka akan mengkhusus kepada bidang pilihan masing-masing. Okay. Untuk kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan elektronik serta mekanikal, so ini kebanyakannya pelajar-pelajar SMC ataupun SMC dan macam SMKA, sekiranya ada pelajar yang telah mengambil subjek kejuruteraan ataupun teknologi kejuruteraan di tingkat menengah, so yang ini kita boleh mohon untuk pengkhususan kepada 3 aliran ni lah. Yang ini dah memang spesifik, kerana kesinambungan silibus ini dia lebih detail berbanding dengan asas kejuruteraan. Jadi pelajar yang dah belajar kejuruteraan di peringkat menengah, so dia dah tahu side bidang yang dia nak pergi. Jadi dia akan terus fokus kepada bidang masing-masing lah. Jadi yang ini consider kita kata bukanlah asas kejuruteraan ni kita punya konten pengajaran kita tu rasa rendah. Tidak cuma untuk asas kejuruteraan ni,
pelajar-pelajar yang tiada asas, mereka akan diajar asas-asas kejuruteraan tu dalam kursus basic engineering. Okey, jadi mak dia kata sebenarnya kalau kata pelajar-pelajar dari SMKA, mereka berpeluang untuk melanjutkan ataupun yang berminat ke arah kejuruteraan, mereka boleh memilih ke jurusan kejuruteraan bagi aliran asas kejuruteraan ya. Ya, betul. Okey, maknanya kata nanti bila di universiti dia boleh lagi lah nak pergi ke kejuruteraan awam dan sebagainya ya. Ya, betul. Okey, terima kasih Puan Siti Wardah. Okey, seterusnya kita nak mempersilakan Encik Syarul Izam, kalau boleh kongsikan dengan kita penonton-penonton semua, apakah jurusan yang ditawarkan. Satu lagi kita dah ada jurusan sains, kita dah ada jurusan kejuruteraan, dan satu lagi jurusan yang kita turut tawarkan dalam program matrikulasi adalah jurusan perakaunan. Boleh Encik Syarul Izam kongsikan sedikit bersama dengan kaunselor-kaunselor kita yang hebat-hebat hari ini. Silakan Encik Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berceritakan sedikit untuk jurusan perakaunan. Itu terbagi kepada dua, di mana jurusan perakaunan sendiri ataupun perakaunan profesional, iaitu JP Pro. Okey, untuk perakaunan, kursus yang ditawarkan bagi jurusan perakaunan, kursus yang ditawarkan adalah matematik, accounting, iaitu perakaunan, kita ada ekonomi, dan seterusnya adalah pengurusan perniagaan. Manakala untuk perakaunan profesional ataupun JP Pro, iaitu kursusnya adalah kursus matematik. Seterusnya kita ada financial accounting, kita ada juga untuk management accounting and accountant in business. Itulah ada dua jurusan yang ditawarkan bagi jurusan perakaunan. Okey, terima kasih Encik Syarul Izam. Okey, sudah pastinya kalau saya sebagai pelajar pun saya nak tahu sebenarnya apakah perbezaan sebenarnya matematik yang belajar di jurusan sains, jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan. Bila dilihat kalau katakan matematik saya takut ada yang rasa susahnya matematik ni. Boleh Cik Syarul Izam kongsikan sebenarnya di matrik ni matematik saja taklah susah mana kan sebenarnya? Boleh Cik Syarul Izam kongsikan sedikit tentang perbezaan matematik ni? Okey, untuk jurusan sains, matematik, kursus matematiknya ada berbeza sedikit untuk kalau dibandingkan dengan jurusan perakaunan. Untuk matematik sains dia lebih mendalam sedikit lah sebab dia lebih ke arah untuk sains lah ya. Bagi jurusan perakaunan, matematiknya terarah kepada statistik ataupun kepada bisnes dalam bidang perakaunan. Untuk beberapa tajuk, jadi dia lebih mudah lah berbanding dengan sains. Namun tidaklah orang kata untuk matematik sains itu terlalu susah, tapi dia masih lagi orang kata macam seperti mana macam kalau kita dah ada basic untuk matematik tambahan dan kita strong untuk matematik moden, saya rasa dia pelajar tak adalah rasa macam terlalu rasa susah sebab jika dibandingkan dengan matematik perakaunan, dia saya rasa pada pendapat saya lah, saya pernah juga mengajar di Kolej Matrikulasi, pendapat saya untuk jurusan perakaunan bagi matematik ini adalah belajar boleh catch up dalam masa-masa yang terdekat bagi subjek tersebut. Matematik sains dan matematik sains untuk kedua-dua semester 1 dan kedua, pelajar akan belajar lebih kurang 10 topik, manakala untuk matematik perakaunan hanya ada 9 topik di semester pertama dan 11 topik di semester yang kedua. Dan matematik perakaunan dia lebih kepada aplikasi untuk perakaunan. Okey. Alright. Jadi sebenarnya difahamkan pembelajaran di matrikulasi ni adalah lebih mudah ya. Sebabnya bila kata walaupun banyak topik yang nak belajar, apa yang dia belajar di semester 1 ditanya ataupun dinilai dalam peperiksaan semasa di semester 1 tidak lagi ditanya pada semester 2. Betul ya Encik Syarul Izam? Betul-betul. Semester 1 adalah untuk semester 1 saja.
Betul, tak macam tingkatan 4, tingkatan 5 kena belajar 2 tahun nanti baru nak SPM. Kan? Kalau di matrik ni senang sangat sebabnya dia belajar SEM 1, habis exam, and then masuk SEM 2 belajar benda baru, exam benda yang baru. Ya kan? Ya. Jadi tak susah sebenarnya masuk di matrikulasi. Kalau kata dengar ada yang kata susah tu, sebenarnya kita tak biarkan mereka bersendirian, tak biarkan mereka kesorangan, tak biarkan mereka terkapai-kapai. Sebab di matrikulasi kita ada pensyarah-pensyarah kita yang sangat hebat. Contohnya kita ada Encik Syarul Nizam sendiri yang mengajar mathematics di College Matrikulasi Pahang sebelum ni, ya Encik Syarul Nizam? Ya, betul. Dan juga kita juga ada program-program kita bagi membantu pelajar-pelajar kita. Kita katakan tadi, kita tak ada biarkan pelajar-pelajar kita bersendirian. Okey, betul ya Cik? Kita ada program-program kecemerlangan. Contohnya program apa tu Cik Syarul Nizam di college-college kita? Sebab saya mengajar dalam matematik, jadi kita ada macam camp untuk pelajar-pelajar yang lemah, dan kita ada program mentor-mentee untuk pelajar-pelajar kita lah, yang mana yang okey dari yang mendapat grade yang baik, dan kita akan bantu dengan pelajar yang kurang sedikit lah. Okay. Ada banyak juga lah program-program lain. Kita ada macam apa, peer assisted learning kan? Ada macam. Ya. Kalau diikutkan memang banyaklah sebenarnya program-program yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka cemerlang, supaya mereka dapat skor pointer ataupun CGPA yang tinggi, yang boleh membolehkan mereka untuk memilih ke kursus-kursus yang kritikal di peringkat ijazah sarjana muda. Okey, kalau diikutkan sebenarnya apakah medium pembelajaran mereka dalam subjek mathematics dan subjek-subjek lain ni? Boleh Puan Wardah kongsikan kepada guru-guru kaunselor dan juga kalau ada pelajar kita yang bersama dengan kita pada pagi ni, bahasa yang kita gunakan dalam pembelajaran di matrikulasi bagi subjek-subjek yang kita ada ni. Okey. So untuk medium pengajaran, so kalau di bahagian matrikulasi kita ada 3 medium pengajaran lah. Okey, so kita ada slot tutorial, kita ada sesi kuliah dan juga sesi amali untuk kursus-kursus sains dan juga perakaunan lah yang mempunyai practical side dia. Okey, kemudian dari segi bahasa ataupun medium perantaraan, so kita menggunakan dua bahasa bagi setengah khusus, dan setengah khusus lagi adalah 100% dalam bahasa Inggeris lah. Contohnya khusus keras matematik, fizik, kimia dan biologi. So yang ini memang dalam penyampaian pengajaran tu dalam 100% bahasa Inggeris. Cuma untuk kursus-kursus di bawah Jabatan Sastra Iktisad, contohnya ekonomi, perakaunan, ekonomi, pengurusan perniagaan. So yang ini pengantar ataupun delivery language adalah bahasa Melayu. Tetapi sesi pengajaran walaupun kita laksanakan dalam 100% bahasa Inggeris, pelajar masih boleh berkomunikasi secara bahasa Melayu lah dengan persyarat sekiranya tidak faham apa maksud yang disampaikan. Jadi kita masih menjalankan sesi pentadbiran kita masih 2 bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, cuma kita punya CBC kita sahaja yang kebanyakan kursus tu 100% bahasa Inggeris. Okey, jadi tak perlu risaulah sebenarnya kita ada 2 bahasa yang kita boleh gunakan, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okey, kalau diikutkan apa yang dipaparkan di skrin, subjek-subjek yang dipaparkan ni adalah semua subjek-subjek yang diambil, okey, yang diajarkan di program matrikulasi mengikut. Okey, jika dilihat kenapa di spellkan dalam ataupun dieja dalam bahasa Inggeris, sebenarnya dia diajar dalam bahasa Inggeris. Okey, kalau diikutkan di sini jurusan perakaunan, okey, bagi aliran perakaunan, mathematics dituliskan dalam bahasa Inggeris kerana diajarkan dalam bahasa Inggeris. Bagi subjek accounting juga diajarkan dalam bahasa Inggeris, manakala ekonomi dan pengurusan perniagaan diajarkan
Dan kita nak minta Encik Hashidan untuk responkan kepada soalan yang ditanyakan oleh Puan Azimah Noor. Apa keistimewaan mengikuti perakaunan profesional berbanding perakaunan biasa, terutama dari segi skop kerjaya dan laluan selepas matrikulasi? Dan soalan keduanya, adakah akan diserapkan terus untuk mengambil ACCA, CIMA dan lain-lain profesional? Boleh Encik Hashidan respon kepada Puan Azimah? Silakan. Okey, terima kasih Cik Suluha dan juga Puan Azimah atas pertanyaan tersebut. Mungkin ramai yang berminat lah untuk tahu berkaitan dengan perakaunan profesional. Okey, mulai tahun 2018 kita telah memperkenalkan jurusan perakaunan profesional atau dikenali sebagai ACCA. Okey, sewaktu kita nak melaksanakan jurusan DP Pro ini, kita telah membuat kajian rintis dan mesyuarat dan bersetuju untuk melaksanakan. Dengan dasar pada waktu tersebut kita ingin menyambut cabaran kerajaan untuk menambahkan bilangan akaunten profesional bertauliah Bumi Putra. Okey, susulan itu kita telah mengadakan mesyuarat secara berkala dengan UiTM dan juga ACCA Malaysia pada tahun 2016 dan 2017. Jadi pada tahun 2018 kita telah melaksanakan rintis jurusan perakaunan profesional di mana pelajar-pelajar ini apabila tamat DP Pro di program matrikulasi, mereka akan menyambung pengajian di UiTM Shah Alam. Okey, kita dah ada perjanjian dengan MOU dengan ACCA yang ditandatangani pada tahun 2019. Di mana pelajar-pelajar kita yang menamatkan pengajian JP Pro di program matrikulasi, okey, akan menyambung pengajian selama 2 tahun setengah di UiTM dan kemudian dianugerahkan sebagai akaunten bertauliah oleh ACCA selepas melaksanakan beberapa tahun pengalaman pekerjaan berbanding kalau direct daripada jurusan perakaunan biasa, ijazah perakaunan biasa, kemudian bekerja, kemudian ambil paper ACCA, dia akan mengambil tempoh yang lebih lama. Okey, bagi jurusan perakaunan profesional disebabkan kita dah attach dengan ACCA, tiada masalah untuk pelajar yang telah graduate dan dianugerahkan chartered accountant untuk bekerja di dalam negara ataupun di luar negara. Sepanjang pengajian di Kolej Matrikulasi Selangor selama setahun ini, UiTM dan juga ACCA akan membantulah progres pembelajaran pelajar tersebut, okay, untuk memastikan bahawa pelajar tersebut menepatilah perjanjian-perjanjian tersebut dan juga boleh meneruskan pengajian di UiTM. Okay, bagi jurusan perakaunan profesional, pembelajaran sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Mereka akan mengambil 4 subjek yang berbeza sedikit daripada subjek perakaunan biasa, iaitu mereka akan mengambil Mathematics, Financial Accounting, Management Accounting dan juga Accountant in Business. Di mana ketiga-tiga paper ini mereka akan belajar pada semester pertama dan kedua, kemudian mereka akan mengambil 3 paper ACCA secara online ataupun CBE Computer Based Exam. Lulus paper tersebut, mereka akan menyambung pengajian di UiTM selama 2 tahun setengah. Okey, bagi pelajar yang mengambil jurusan perakaunan profesional, mereka perlu mendapat sekurang-kurangnya 3.5 di Kolej Matrikulasi ataupun di JP Pro ini sebelum menyambung pengajian di UiTM. Untuk penempatan pelajar-pelajar ni tak ada masalah. UiTM dah lock setiap tahun berapa ramai pelajar kita yang graduate daripada JP Pro di Kolej Matrikulasi Selangor ni, mereka akan serap semuanya di UiTM, tak ada masalah. Okey, peluang pelajar ini lebih cerah di mana mereka akan berurusan terus dengan UiTM dan juga ACCA untuk seterusnya. Seperti kita maklum, peluang untuk chartered accountant ni sangat luas di dalam dan di luar negara dan diiktiraf di satu dunia sebenarnya. Okey, terima kasih Cik Hashidan. Sebenarnya banyak kelebihan sekiranya mengikuti jurusan perakaunan profesional ni di program matrikulasi. Dan peluang untuk meneruskan pengajian tu memang dah diiktiraf satu dunia. Okey, peluang pekerjaan selepas itu pun memang sangat cerah ya. Okey, seterusnya untuk saya teruskan dengan kita punya taklimat pada pagi ini.
Kita nak lihat sebenarnya kalau yang tadi semua kursus-kursus yang kita kira dalam CGPA ataupun PNGK dia, PNGK pelajar, okay, yang kita ambilkan sebagai subjek-subjek yang perlu mereka duduki peperiksaan. Okay. Dan di matrikulasi juga bagi melengkapkan status mereka sebagai pelajar matrikulasi yang layak diberikan sijil matrikulasi, mereka juga perlu melengkapkan kursus wajib yang ada di program matrikulasi, iaitu kursus bahasa Inggeris, pengajian matrikulasi, co-curriculum dan juga pendidikan Islam ataupun moral. Okey, untuk makluman kursus-kursus wajib ini tidak ada peperiksaan. Walau bagaimanapun sebenarnya kalau ikutkan bahasa Inggeris ni adalah sebagai salah satu persediaan untuk pelajar-pelajar kita untuk menghadapi MUET. Okey, MUET ini adalah salah satu komponen penting untuk mereka memohon ke ijazah sarjana muda nanti di universiti. Okey, bagi subjek co-curriculum pula, okey, kursus co-curriculum ini bagi membantu mereka untuk mendapat skor 10% sebagai salah satu komponen juga untuk syarat ke universiti. Okey, ini adalah kursus-kursus yang saya tekankan di sini bahawa kursus-kursus ini tidak ada peperiksaan. Okey, berbanding dengan kursus-kursus yang tadi yang telah diterangkan oleh panel-panel kita, kursus-kursus tersebut memang ada peperiksaan. Okey, di program matrikulasi bagi sistem pengajian kita selama setahun, kita ada 2 semester, bermakna kita ada 2 kali peperiksaan. Alright, kita nak tahu sebenarnya apakah syarat kemasukan ke program matrikulasi. Okey, ini adalah syarat yang memang tak ubah. Sebenarnya syarat untuk kemasukan ke program matrikulasi, syarat yang khusus, yang amnya, pelajar-pelajar yang memohon ke matrikulasi mestilah tidak melebihi 20 tahun semasa permohonan dan mestilah warga negara Malaysia. Okey, bagi pelajar-pelajar yang kita terima kemasukan ke matrikulasi pada tahun ini adalah calon SPM tahun semasa. Bermakna kita tawarkan untuk kemasukan kali ini, tahun ini, hanya kepada calon SPM tahun 2020. Okey, calon SPM tahun 2019 kita tak terima, tahun 2021 pun kita tak terima. Okey, kita hanya terima kemasukan pelajar-pelajar ke program matrikulasi bagi sesi 2021-2022 kepada pelajar-pelajar SPM tahun 2020. Okey, ini syarat am. Kita nak tengok sebenarnya apakah syarat khusus, dan sebelum itu kita nak jawab dulu beberapa soalan yang ditanyakan oleh guru-guru kaunseling kita ni. Adakah pelajar daripada Puan Hanis Syahira, adakah pelajar yang ingin memohon perakaunan biasa memerlukan lulusan SPM subjek prinsip perakaunan? Okey, yang ini kita akan teruskan nanti bila kita terangkan apakah syarat-syarat bagi setiap jurusan. Okey, nanti kita akan pergi detailnya Puan Hanis. Okey, Puan Rosida, Puan, saya ingin mendapatkan kepastian MUET untuk pelajar matrik akan diuruskan oleh pihak matrikulasi atau pelajar perlu menguruskannya sendiri. Okey, inilah antara kelebihan dan keistimewaan program matrikulasi. Okey, untuk mengambil MUET semuanya diuruskan oleh program matrikulasi. Okey, kita akan mendaftarkan pelajar untuk mengambil MUET di matrikulasi, terus ambil dengan kita. Okey, dan kita juga menyediakan kelas bahasa Inggeris kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka dapat keputusan yang excellent, supaya dapat band yang lebih cemerlang untuk mereka memohon ke program-program yang mereka inginkan di ijazah sarjana muda nanti. Okey, Puan Nurul Nadia, salam, saya ingin mendapat kepastian kenapa masa anak murid saya cuba isi permohonan keluar pop-up. Okey, yang ini masalah teknikal ya. Nanti kita akan pergi kepada soalan-soalan tersebut nanti. Dan untuk seterusnya saya jemput Puan Siti Wardah untuk terangkan sedikit apakah sebenarnya syarat kemasukan ke jurusan sains dan juga jurusan kejuruteraan. Silakan Puan Siti Wardah. Okey, terima kasih Cikgu Fah. Jadi ini adalah di paparan kita adalah syarat minimum untuk kemasukan pelajar-pelajar kepada jurusan sains dan jurusan kejuruteraan lah, seperti saya 14 ini. So, untuk jurusan sains, syarat minimum bagi kesemua subjek sains kita iaitu kimia, fisik atau biologi dan juga matematik tambahan adalah minimum grade C lah. Okey, sama juga dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris,
kecuali matematik moden tu grade minimumnya adalah B. Kemudian untuk jurusan kejuruteraan, so lebih kurang sama dengan jurusan sains, cuma kita ada di situ tambahan sekurang-kurangnya grade C bagi mana-mana satu mata pelajaran dalam senarai tu lah. Jadi untuk yang ini kebiasaan sebab pelajar SMKA so saya tidak mengetahui untuk pelajar SMKA, jadi rasanya tak ada masalah lah untuk pelajar SMKA untuk pemohon kepada dua-dua bidang ini. Okey. Lihat jurusan kejuruteraan tu tak susah pun. Chemistry tu lulus saja kan? Untuk mohon ke jurusan kejuruteraan tak susah pun. Sebenarnya ada admits dan chemistry tu sekadar lulus pun dah boleh mohon ke jurusan kejuruteraan. Okey, bagi jurusan perakaunan dan perakaunan profesional, inilah antara surprise yang kita ada bagi pelajar SPM 2020. Saya jemput Encik Hashidan untuk terangkan sedikit apakah syarat minimum bagi jurusan perakaunan dan perakaunan profesional. Dan nak tahu kenapa jurusan perakaunan profesional ni, tengok syarat dia memang lagi tinggi daripada jurusan perakaunan. Boleh Encik Hashidan sharekan kepada kaunselor-kaunselor kita. Silakan Encik Hashidan. Okey, terima kasih Cik Sulaha. Okey, yang berkaitan jurusan perakaunan profesional. Okey, untuk jurusan perakaunan profesional, kenapa kita masih mengekalkan matematik tambahan? Bila kita mengadakan perbincangan dengan ACCA dan juga UiTM, keperluan matematik tambahan ni sebagai salah satu nilai tambah kepada pelajar-pelajar yang masuk ke dalam jurusan perakaunan profesional, di mana dia punya critical thinking of student itu lebih tinggi berbanding pelajar yang tak ambil matematik tambahan. Sebab itulah kita masih mengekalkan matematik tambahan di jurusan perakaunan profesional. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kohort pelajar jurusan perakaunan profesional kita ini, apabila setiap kali selesai satu-satu kertas peperiksaan itu, grup tersebut dia punya rate of success antara yang paling tinggi kat dunia. Okey, kalau world rate of success bagi kohort kumpulan yang mengambil exam pada waktu tersebut ialah 70%, pelajar JP Pro ni pada 90%. Maksudnya ada nilai di situ untuk matematik tambahan bagi perakaunan profesional. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok untuk ambil CAT ini tak perlu MS. Tetapi sebab di Fugo ini kita dah buat kerjasama dengan ACCA dan UiTM. Setelah 3 kohort mereka nampak keperluan untuk menggunakan matematik tambahan pada kadar minimum sahaja. Okey, mereka nampak kepentingan MAT dalam perakaunan profesional untuk pelajar JP Pro. Tetapi bagi jurusan perakaunan biasa, okey, tiada lagi keperluan untuk kita menggunakan matematik tambahan sebagai syarat minimum untuk memilih ke jurusan perakaunan biasa. Jadi tak ada masalah. Okey, seperti biasa, jika pelajar tuan-tuan puan dah ambil MAT pada peringkat SPM, seperti syarat-syarat sebelum ni, kita tak akan pilih MAT tu sebagai syarat wajib. Mungkin salah satu pilihan saja daripada 3 mata pelajaran sekiranya mereka memilih untuk memohon jurusan perakaunan biasa di Kolej Matrikulasi. Okey, itu saja perbezaan syarat untuk tahun ini. Syarat bagi sains dan kejuruteraan masih kekal sama. Yang perbezaan seperti yang disebut oleh Cik Suha tadi untuk perakaunan dan juga perakaunan profesional sahaja. Okey, jadi syarat tambahan untuk jurusan perakaunan profesional ni, mereka ni perlu juga lulus ujian aptitude dan juga temuduga. Okey, sebabkan sekarang ni norma baru. Okey, bagi mereka yang memohon ke jurusan perakaunan profesional, ujian aptitude dan juga temuduga kita akan laksanakan secara dalam talian. Jadi mereka yang memohon, sekarang ni mohon saja dulu, tak kisahlah jurusan apa sekalipun, sekiranya mereka layak dengan keputusan SPM mereka nanti, bagi mereka yang memohon ke jurusan perakaunan profesional, kita akan panggil. Kita akan panggil untuk mereka lalui ujian aptitude dan juga temuduga. Okey, kita dah tengok sebenarnya 3 atau 4 sebenarnya jurusan yang utama. Sebenarnya 3 jurusan perakaunan ni kita pisahkan perakaunan profesional sebab kita sebenarnya memang ada target untuk kita lahirkan lebih ramai chartered accountant dalam kalangan Bumi Putra.
Jadi kita harapkan sebenarnya dalam kalangan pelajar-pelajar SMKA lebih ramai yang memohon ke jurusan Perakaunan Profesional sebab tawaran ini memang sangat istimewa hanya kepada pelajar program matrikulasi. Okey, tak ada di mana-mana dengan kosnya yang lebih rendah berbanding untuk buat di private university. Okey, dan juga peluang untuk terus menyambung ke UiTM, memang itulah dia platform yang sangat paling sesuai kepada pelajar-pelajar kita. Dan sebenarnya untuk dia terus nanti insya-Allah satu hari menjadi seorang chartered accountant. Okey, kita nak tengok sebenarnya dalam jurusan utama yang kita perkenalkan ni, kita ada sebenarnya 15 buah college di seluruh Malaysia. Jadi sebenarnya kita nak tahulah macam mana penempatan ni dibuat, Encik Ashidan. Adakah kalau dia dari Selangor dia akan ditempatkan di Labuan, ataupun dia dari Keningau dia akan ditempatkan di Perak, ataupun dia di Kelantan dia akan ditempatkan di Sarawak. Boleh Encik Ashidan kongsikan bagaimanakah penempatan pelajar dibuat di semua kolej matrikulasi di seluruh Malaysia? Silakan Encik Ashidan. Okey, terima kasih Cik Fah. Okey, tahun lepas ada sedikit perbezaan lah tuan-tuan dan puan sebab kita menggunakan sistem UBU. Apabila pelajar daripada Sabah memohon ke Semenanjung dan dia ditawarkan, kita tak boleh bypass keputusan dalam sistem. Okey, ataupun pelajar Semenanjung yang memohon Labuan kemudian dapat tawaran. Okay, kita tak boleh bypass lah kecuali dia memohon raya untuk pertukaran. Tetapi tahun ini seperti biasalah. Seperti tahun-tahun sebelum ini apabila kita melaksanakan pengambilan sendiri, biasanya pelajar Semenanjung kita akan tempatkan di Semenanjung sahaja. Okey, bagi pelajar Sabah dan Sarawak kita akan tempatkan di Labuan dan juga Kolej Matrikulasi Sarawak. Kita fahamlah kos-kos yang ditanggung oleh parent itu sangat tinggilah jika ada kecemasan dan sebagainya. Sebaik mungkin, seboleh mungkin kita akan tempatkan pelajar di Semenanjung dalam Semenanjung sahaja, kecuali parent tersebut berpindah. Okey, tiba-tiba bulan 5 nanti bila dah keluar keputusan nanti, tiba-tiba parent tu bertukar ke Sabah atau Sarawak, kita akan lihat kalau ada kekosongan di Labuan atau Sarawak, kita akan bantu untuk pelajar tersebut bergerak bersama dengan keluarganya. Sekiranya tiada kekosongan, kita akan lihat pula semula selepas itu, selepas pelajar memulakan pengajian. Okey, secara umumnya kita akan tempatkan pelajar Semenanjung di Semenanjung sahaja. Pelajar di Sabah Sarawak kita akan tempatkan di Sarawak dan Labuan sahaja. Kecuali mungkin sebahagian kecil daripada pelajar-pelajar daripada Sarawak mungkin akan menggunakan alamat di Semenanjung sewaktu memohon sebab mereka cuba mengelak untuk pergi ke Labuan sebab kos yang agak tinggi, daripada Kuching ke Miri dan ke Labuan disebabkan kos dan juga masalah flight lah. Okey, ada juga yang memohon menggunakan alamat di Semenanjung untuk memohon ke Selangor dan sebagainya. Untuk maklumat tuan-tuan satu lagi, perkara biasa berlaku setiap tahun, pelajar daripada Selangor dengan KL tak mungkin semuanya kita akan tempatkan di Kolej Matrikulasi Selangor. Sebab lebih daripada 25% pelajar yang ditawarkan ke program matrikulasi berasal daripada Lembah Kelang. Bila berasal daripada Lembah Kelang, maksudnya kita akan terpaksa channelkan sedikit ke Perak, ke Pahang, ke Negeri Sembilan Melaka di mana yang ada kekosongan untuk pastikan mereka mendapat tawaran lah. Seboleh mungkin kita akan tempatkan di negeri masing-masing dalam zon masing-masing. Sekiranya tiada kekosongan, kita akan pergi kepada zon-zon yang berhampiran. Itu dari segi pendapatan lah. Baik, dan juga makluman tambahan bagi mereka yang ingin mengikuti jurusan Perakaunan Profesional, ini kelebihan dia, takkan ditempatkan di kolej-kolej lain. Kita hanya tempatkan pelajar-pelajar jurusan Perakaunan Profesional di Kolej Matrikulasi Selangor di Banting. Itu specialnya sebab di Kolej Matrikulasi Selangor ini memang kita dah sediakan kemudahan dan juga kepakaran dalam jurusan Perakaunan Profesional ini di Kolej Matrikulasi Selangor. Begitu juga dengan jurusan kejuruteraan. Di seluruh Malaysia kita ada 3 buah kolej yang kita tawarkan jurusan kejuruteraan. Hanya di Jengka, Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang,
Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor di Pontian dan juga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah di Pendang. Okey, ada 3 buah kolej kita yang menawarkan jurusan kejuruteraan, manakala kolej-kolej lain jurusan sains ada, jurusan perakaunan ada. Okey, jurusan kejuruteraan ni di 3 buah kolej yang special ni sahaja, sebab mereka ni saja yang ada bengkel-bengkel untuk kejuruteraan. Okey, itu antara tempat-tempat ataupun lokasi kolej matrikulasi kita di seluruh Malaysia. Okey, kita nak lihat sebenarnya bagaimanakah nak memohon ke matrikulasi. So sekarang ni dah boleh mula memohon mulai semalam. Terus ke laman web kita matrikulasi.moi.gov.my, bermula 15 Mac hingga 15 April. Permohonan adalah percuma. Kali ini kita memang tak suruh pun beli nombor PIN. Okey, boleh terus saja memohon. Kalau ikutkan sebenarnya soalan daripada cikgu di sini tadi ya, berapa kali pelajar boleh mengemaskini permohonan. Kemaskinilah sebanyak mana pun, sekerap mana pun sehinggalah tarikh tutup. Okey, boleh buat berapa banyak kali pun pengemaskinian sehinggalah tarikh tutup permohonan. Okey, seterusnya kepada soalan Puan Rosidah, ingin mendapatkan maklumat tentang pengiraan merit untuk kemasukan ke matrikulasi, adakah masih sama seperti sebelum ini, iaitu hanya mengambil kira 4 mata pelajaran sahaja, atau kiraan meritnya sama dengan kiraan meritokrasi ke asasi atau diploma? Mungkin boleh Encik Hashidan respon kepada Puan Rosidah. Terima kasih dan juga Puan Rosidah. Okey, pengiraan kita balik kepada asal program matrikulasi lah. Kita mengambil kira 4 subjek sahaja, yang minimumnya C dan B. Okey, dengan mengambil kira prinsip meritokrasi, iaitu 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Sebagai contoh, bagi pelajar yang memohon jurusan sains, kita akan ambil kira matematik dan juga matematik tambahan, kimia, fizik atau biologi. Itu sahaja subjek untuk yang kita ambil kira sebagai merit untuk pelajar sains. Bagi pelajar kejuruteraan, kita ambil matematik, matematik tambahan, fizik dan satu subjek lain. Okey, untuk yang perakaunan, kita akan wajib ambil matematik sahaja C dan 3 subjek lain minimum C. Okey, bagi jurusan perakaunan profesional seperti Cik Suha sebut tadi, sekurang-kurangnya dia perlu dapat A- untuk bahasa Inggeris, A untuk matematik dan 3E bagi subjek yang lain diambil di peringkat SPM, dan juga lulus temuduga dan juga ujian aptitude lah. Itu bagi 4 jurusan yang kita tawarkan di program matrikulasi. Bagi pemilihan jurusan sains hayat, fizikal dan juga sains komputer di kolej akan ditentukan berdasarkan keputusan SPM saja. Bagi pelajar yang biologi dan fizik yang bagus, mereka akan ditawarkan sains hayat. Kalau fizik lebih baik berbanding bio, akan ditawarkan sains fizikal. Bio lebih baik berbanding fizik, akan ditawarkan sains komputer dan sebaliknya lah. Sekiranya pelajar tersebut berminat ataupun memohon untuk menukar aliran dalam jurusan sains, mereka boleh memohon di kolej apabila ditawarkan berdasarkan kekosongan dan kelayakan akademik sewaktu di peringkat SPM. Sama seperti untuk yang jurusan kejuruteraan. Okay, bagi yang tiada asas langsung akan diberi asas kejuruteraan. Bagi yang mengambil mekanikal di peringkat SPM, mereka boleh memohon untuk kekal di mekanikal, okay, dan juga awam, elektrik dan sebagainya. Baik, terima kasih Encik Hashidan. Harapnya cikgu-cikgu dapat penjelasan yang sangat terperinci lah daripada Encik Hashidan sebentar tadi. Okey, sebelum kita akhiri, sebenarnya saya nak menarik perhatian cikgu-cikgu untuk sama-sama berkongsi dengan pelajar-pelajar kita. Sebenarnya mungkin ada pelajar-pelajar kita kata nanti dah di sekolah dah cram dah belajar sains. Mungkin nak belajar kimia tu katanya susah. Saya dulu pun jurusan sains, nak belajar kimia tu ya Allah ya Rabbi, memang kalau boleh nak drop lah subjek kimia tu. Tapi bila tengok di matrikulasi, kalau jurusan sains tu semua pun wajib lagi belajar kimia. Kalau jurusan kejuruteraan pun jumpa lagi kimia. Boleh tak Puan Siti Wardah bagi tahu kepada adik-adik kita, cikgu-cikgu kita, kongsikan sebenarnya subjek kimia di matrikulasi ni tak susah mana pun. Boleh Puan Siti Wardah kongsikan sedikit? Cikgu saya insyaAllah macam biasalah kita kata bila mana kita belajar ni tahap kebesaran konten pembelajaran tu sentiasa ada, walaupun tak kira lah kita ni berada pada tahap pembelajaran mana-mana.
Okay, tapi dijanjikanlah untuk program matrikulasi ni insyaAllah bukan hanya untuk subjek kimia, tapi juga untuk subjek-subjek yang lain. Pelajar-pelajar tak perlu risaulah, insyaAllah kita akan sentiasa memberi bimbingan dan juga bantuan oleh pensyarah-pensyarah especially yang memang berkepakaran dalam bidang masing-masing. InsyaAllah mereka akan sentiasa bersedia untuk membantu pelajar-pelajar kita dalam meningkatkan pemahaman dan juga menguasai pembelajaran di program matrikulasi. So, nak kata susah tu semua kursus, semua pembelajaran pun susah. Tapi insyaAllah kita ada tenaga pengajar yang berpengalaman dan kita juga sentiasa willing, pensyarah-pensyarah ni semua sentiasa bersedialah untuk membantu pelajar-pelajar kita. Jadi kepada pelajar-pelajar yang memohon kepada program matrikulasi ni, insyaAllah tak perlu risaulah tentang bantuan pembelajaran di tingkat matrikulasi. InsyaAllah semua pensyarah sentiasa bersedia membantu. Alhamdulillah, terima kasih Puan Siti Wardah. Okay, bagi pelajar di SMKA yang dah pernah tinggal di asrama, rasanya tak jadi masalah lah sebenarnya di program matrikulasi. Memang sebenarnya pelajar-pelajar kita memang diwajibkan tinggal di asrama. Dan di kolej-kolej matrikulasi kita di seluruh negara memang telah dilengkapkan dengan pelbagai kemudahan. Dan pelajar juga memang ada pelbagai aktiviti untuk mereka sertai dan mereka boleh menjalankan pelbagai aktiviti menggunakan semua kemudahan yang ada di kolej yang kita ada. Okey, kalau dilihatkan pada paparan di sini, pelbagai aktiviti yang diadakan ataupun dilakukan oleh pelajar-pelajar kita. Dan juga di sini adalah antara pelajar-pelajar kita yang sekarang ini berada di New Zealand, Australia, ada juga di UK sekarang ni yang mengikuti program kita yang kita panggilkan sebagai skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi. Okey, nak dapat peluang ini, masuk dulu matrikulasi. So, apa lagi sebenarnya, mohon sekarang, mohon di matrikulasi.moi.gov.my. Okey, dan juga sebenarnya sesi kita pada pagi ini, kita boleh ikuti, tuan-tuan dan puan-puan boleh ajak anak-anak murid untuk mengikuti kita di Facebook program matrikulasi. Okey, info-info kita terkini berkenaan syarat-syarat, berkenaan jurusan yang kita tawarkan boleh juga didapati di Facebook Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi ini, saya persilakan Encik Syarul Izam untuk bagi kata-kata semangat ataupun nasihat-nasihat kepada pelajar-pelajar SMKA. Silakan Encik Syarul Izam. Apa yang saya boleh katakan dekat sini, pengalaman saya lah semasa mengajar di Kolej Matrikulasi, pelajar-pelajar pada mulanya dia agak takut untuk masuk, tapi bila dia dah masuk, dia sangat enjoy dengan apa yang dia belajar dekat sana, sehingga kan masa nak balik, nak habis program tu, apa orang kata, dia tak nak balik, masih lagi nak belajar kalau boleh. Itu yang saya boleh gambarkan macam mana seronoknya belajar di matrikulasi. Jadi janganlah takut untuk ada orang kata seperti kata Puan Siti Wardah, kita ada tenaga pengajar yang sangat berpengalaman untuk jurusan dan khusus masing-masing. So, selamat datang ke Kolej Matrikulasi. InsyaAllah. Okay, semoga kita dapat jumpa adik-adik SMKA ni lebih ramai di program matrikulasi kelak. Okey, saya persilakan Puan Siti Wardah untuk kongsikan sedikit ataupun nasihat kepada pelajar-pelajar SMKA untuk terus memilih program matrikulasi sebagai pilihan utama mereka. Silakan Puan Siti Wardah. Okey, terima kasih. Kepada rakan-rakan pelajar-pelajar kita lah, insyaAllah adik-adik yang berada di luar sana, sekiranya berminat untuk meneruskan pengajian dalam bidang sains, bidang kejuruteraan, bidang keakaunan, so janganlah segan untuk memohon kepada program kita, dan insyaAllah bahagian matrikulasi atau program matrikulasi sendiri menjanjikan segala kebaikan kepada rakan-rakan pelajar semualah, insyaAllah. Dan pelajar-pelajar juga dijanjikan untuk apabila berada di program matrikulasi nanti, jangan malu, jangan segan, sentiasa bersedia untuk tampil ke hadapan, memohon bantuan dan juga bimbingan kepada pensyarah-pensyarah. Dan kita akan sentiasa bersedia untuk membantu pelajar-pelajar kita mencapai kecemerlangan dalam program matrikulasi. So,
Okey, macam hashtag kita, jom masuk matrik ya. Adik-adik harap kita jadikan matrikulasi ini sebagai pilihan utama, matrik first choice. Okey, kita harapkan dengan lebih banyak peluang yang ada pada pelajar-pelajar SPM tahun 2020 ini, mereka boleh menempuh lagi kecemerlangan yang lebih hebat pada masa akan datang. Okey, sebelum kita bagi penutup kepada Encik Hashidan, kita jawab dulu soalan-soalan yang masih ada ni. Untuk kategori sekolah perlu klik kategori mana bagi SMKA? Sebelum saya pas kepada Cik Hashidan, saya jawab dulu pada Encik Asyari. Tempoh pengajian yang 2 tahun masih diteruskan ke? Okey, untuk kali ini kita tidak lagi menawarkan pengajian 2 tahun. Kita hanya menawarkan program setahun sahaja kepada pelajar-pelajar lepasan SPM tahun 2020. Kita sediakan laluan pantas kepada mereka untuk terus ke ijazah sarjana muda. Okey, untuk yang meneruskan kepada persoalan daripada Puan Roshidato, okey, boleh Encik Hashidan jawab dan terus berikan kata-kata semangat ataupun nasihat kepada pelajar-pelajar SMKA. Silakan Encik Hashidan. Terima kasih Cik Sulha. Menunggu maklumat daripada bahagian pendidikan Islam berkaitan dengan subjek-subjek yang ditawarkan di SMKA dengan SKBK untuk kita semak balik berkaitan dengan syarat-syarat kelayakan untuk dipilih ke program matrikulasi bagi pelajar ni lah yang tak ambil subjek-subjek tertentu tu. Okey, sekiranya kita dah dapat maklumat daripada bahagian pendidikan Islam berkaitan dengan subjek-subjek yang ditawarkan, subjek tambahan yang ditawarkan di SKBK dan juga SMKA, kita akan kemas kini balik. Okey, syarat-syarat permohonan tersebut. Okey, dan seterusnya soalan apa tadi Cik Sulha? Okey, soalan daripada Puan Roshidato tadi yang kategori SMKA dah boleh ni kan? Okey, kategori SMKA Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan. Nah, ni SMKA dia klik SMKA lah kan? Ya, Sekolah Bantuan Kerajaan. Okey. Sebab sekolah yang berdaftar dengan kerajaan tu Sekolah Bantuan Kerajaan. Kita masukkan kategori Sekolah Bantuan Kerajaan, ataupun ada tak yang khas diletakkan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Sebab kita klusterkan ikut apa yang diisi dalam APDM lah. Sebab kita tarik data pelajar itu daripada data aplikasi bekalan data murid di peringkat sekolah menengah lagi. Kita klusterkan begitulah. Okey, soalan yang seterusnya pada Puan Siti Khadijah, sekiranya mereka dapat matrikulasi, adakah permohonan mereka masih dapat tawaran di IPTA atau IPG sekiranya mereka turut memohon UPU dan IPG? Okey, itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya sekarang ni pelajar tahun SPM tahun 2020 ada banyak sangat peluang. So mohonlah, semua apa yang ada mohon saja. Dan untuk tawaran tu mereka akan ditawarkan mengikut sistem yang berbeza. Okey, matrikulasi akan turut menawarkan kepada mereka sekiranya mereka layak, dan di UPU dan juga di IPG. So buat masa sekarang ni tak perlu risau. Kalau dah dapat matrikulasi takkan dapat di UPU ataupun dah dapat di IPG dan sebagainya. Untuk lebih detail Cik Hashidan boleh respon kepada Puan Siti Khadijah. Okey, disebabkan kita tidak lagi melaksanakan single window single offer, bagi pelajar yang mengisi UPU mereka boleh mendapat satu tawaran sama ada asasi atau diploma atau sijil. Bagi yang memohon ke matrik boleh juga mendapat tawaran, yang penting melepasi syarat kelayakan minimum. Dan sekiranya mereka memohon juga untuk PISMP di bawah IPGM, sekiranya lulus temuduga EUKCG dan melepasi syarat kelayakan minimum, mereka juga boleh ditawarkan. Okey, ketiga-tiga tersebut. Ini special yang Cik Suhal sebut. Maksudnya kalau pelajar yang stream A tu boleh dapat asasi, boleh dapat matrikulasi, boleh dapat IPGM. Okey, mereka boleh memilih selepas tawaran dikeluarkan. Itu kita bagi rezeki lah untuk pelajar tahun ni. Okey, ada hikmah di sebalik dugaan ya. Pelajar-pelajar SPM tahun 2020 memang sangat istimewa. Permohonan ke matrikulasi, tak perlu buat pembelian nombor PIN dan sebagainya. Banyak lagi permohonan-permohonan yang ada ditawarkan. So sekarang ni apa perlu tunggu lagi? Mohon saja apa saja tawaran-tawaran yang ada. Okey, jadi untuk penutupnya Encik Hashidan ada apa-apa nak disampaikan? Okey, kita balik pada yang kata persoalan tadi yang disebut oleh Puan Wardah, Cik Syarul Izam tadi. Tak ada masalah belajar di program matrik sebab kita ada pensyarah yang berkaliber,
setiap pensyarah itu akan mengajar subjek yang dia ambil ijazah di peringkat universiti. Contohnya bagi pensyarah kimia, dia akan basic degree dia ialah chemistry di peringkat ijazah pertama, dan juga ada sebahagian yang ada master, yang ada PhD dan sebagainya. Dan kita ada juga lebih kurang dalam 200 lebih pelajar-pelajar kita yang belajar di luar negara dan balik menjadi pensyarah di kolej-kolej matrikulasi. Mereka ini contohnya pelajar yang ditawarkan ijazah matematik, mereka akan balik mengajar matematik di kolej-kolej matrikulasi. Maksudnya tak ada masalah. Dan seterusnya dari segi pelajar pula, kita ada juga program bantuan akademik dalam kalangan pelajar dinamakan PAL Leaders. Kita ambil pelajar-pelajar yang dapat A+, A ini untuk bantu pelajar-pelajar yang tidak memahami certain subtopik dalam setiap chapter itu. Sekiranya mereka tak sempat untuk bertanya dengan lecturer ataupun ada rasa rendah diri untuk bertanya dengan lecturer, kita ada juga buat grup-grup untuk dalam kalangan pelajar-pelajar ini sebagai peers untuk membantu pelajar. Selain daripada itu, kita juga ada kerjasama dengan Yadim. Bagi pelajar-pelajar yang ingin meneruskan dalam bidang dakwah dan sebagainya, kita ada lagi peluang-peluang tambahan sebab kita faham pelajar-pelajar daripada SMKA ni ada banyak minat dia orang selain daripada dalam bidang sains, ada juga minat dalam kajian Islam dan sebagainya. Mereka masih boleh meneruskan minat dalam bidang-bidang tersebut sebab kita ada jalinan kerjasama dengan Yadim dan sebagainya untuk mereka meneruskan minat masing-masing lah. Selain daripada di Metrik, mereka boleh terus menerus di sahabat Yadim di mereka universiti dan sebagainya. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut untuk memaklumkan pada anak-anak kita di SMKA. Telah ramai bekas-bekas pelajar ataupun alumni SMKA yang telah menamatkan pengajian dengan cemerlang di program matrikulasi, dan sebahagian pun daripada pelajar-pelajar SMKA menjadi pensyarah di kolej matrikulasi sendiri. Macam kawan saya daripada SMKA Slim River, Cik Mahfuz, pelajar batch awal di SMKA Slim River dah jadi pensyarah di kolej matrikulasi dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti untuk menyokong dari segi akademik, dari segi co-curriculum, sahsiah dan sebagainya, dan juga untuk kepimpinan. Disebabkan program matrikulasi diwujudkan untuk menghasilkan pelajar yang holistik dari segi akademik, sahsiah dan sebagainya. Sama ada seperti hasrat tuan-tuan dan puan untuk menghasilkan pelajar yang holistik di SMKA, kita sambut di program matrikulasi, kita polish lagi untuk menjadikan dia seorang pemimpin yang hebat. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan atas kesudian hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Encik Ashdan. Sebelum saya buat penutup untuk sesi kita pada pagi ini, saya sebenarnya nak ucapkan tahniah, terima kasih kepada Ma'ahad Muhammadi Perempuan Kota Baru. Okey, kalau ada bersama dengan kita pada pagi ini, mereka ni adalah antara sekolah yang top 5 tahun lepas, tahun 2020, yang pelajar-pelajarnya masuk ataupun daftar sebagai pelajar di program matrikulasi. So dengan harapan tahun ini lebih ramai pelajar SMKA untuk bersama-sama meneruskan kecemerlangan di program matrikulasi. Kami menunggu pelajar-pelajar SMKA di program matrikulasi. Okey, saya sebelum saya akhiri slot kita pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua cikgu-cikgu yang sudi meluangkan masa, walaupun saya tahu ada banyak kekangan, banyak cabaran untuk sebenarnya di zaman-zaman kita pandemik COVID-19 ni, tapi ketabahan cikgu-cikgu menghadapi semua cabaran ini, saya amat berterima kasih. Dan saya harapkan maklumat-maklumat yang kita sampaikan ni insya-Allah harapnya dapat disampaikan kepada pelajar-pelajar SMKA supaya kami dapat menyambut meneruskan kecemerlangan daripada pelajar-pelajar SMKA ke program matrikulasi sebelum kita bawa mereka lebih cemerlang ke peringkat ijazah sarjana muda. Jadi jom masuk matrik. Kami menunggu kehadiran pelajar-pelajar SMKA. Dan untuk itu, kalau ada apa-apa persoalan, cikgu-cikgu bolehlah menghubungi kami di program matrikulasi. Untuk itu, sekian dulu. Okey, Puan. Sekejap, Puan. Boleh, boleh. Okey, baik. Saya Cikgu Ismail, Pembimbingan dan Kaunseling daripada SM Kama Slim River. Baik, cikgu. Okey, Mahfuz tu anak murid saya lah tu. Alhamdulillah. Tahniah, hebat. Ya. Terima kasih ada didikan tu. Okey, kami guru-guru pembimbingan kaunseling sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih lah pada TPI dan juga bahagian metrik yang mengaturkan pertemuan untuk taklimat ini yang lebih jelas saya rasa untuk diguna pakai.
sekarang ni pun pelajar-pelajar kita dalam peperiksaan biologi. Tapi tak apalah, sekiranya ada slide boleh kongsi dengan kami. InsyaAllah. Banyak semua kepada pelajar-pelajar yang apabila mereka selesai menduduki peperiksaan pada hari ini. Baik. Sekali bagi pihak majlis, saya adalah yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan. InsyaAllah Cikgu Ismail. Cikgu Ismail kita dah pernah jumpa sebelum ni. InsyaAllah nanti kita akan berhubung dengan Cikgu Ismail. Ya. Okey. Jadi sekali lagi lah saya mengucapkan ribuan terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Ismail kerana sudi menjadi perantara nanti kepada kita. Okey, ini untuk rakan-rakan guru-guru kami. Ya, saya buat promosi, bukan promosi lah, tapi untuk nak mengajak rakan-rakan saya ni sebenarnya ya. Boleh